Imam Malik berkata, qala Malik al-hikmatul fiqhu fid din. Qala Allah Ta'ala yu'til hikmata man yasha. Berkata Imam Malik rahimahullah Ta'ala, yang dimaksudkan hikmah itu adalah kefahaman agama seperti firman Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kefahaman agama, yakni hikmah itu kepada orang yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269. Maksud hadis di sini adalah orang yang bijak pandai suka mencari hikmah. Sekiranya dia menjumpainya, maka dialah yang lebih berhak untuk mengamalkannya dan mengikuti jejaknya. Atau bermaksud bahawa kalimat hikmah itu terkadang didengar oleh orang yang bijak pandai, tetapi terkadang, Allahumma salli Muhammad, tetapi keluar daripada mulut orang yang bukan ahlinya, maka ketika itu dialah yang lebih berhak daripadanya untuk mengamalkannya tanpa menghiraukan siapakah yang melontarkan kata-kata itu. Berhubung dengan perkara ini, Ikrimah berkata, ambillah hikmah daripada siapa pun yang kamu dengar, kerana terkadang ada orang yang tidak bijak tetapi melontarkan kata-kata hikmah. Hal ini seperti anak panah yang kena pada sasarannya, tetapi yang melontarkannya bukan ahlinya. Diceritakan, pernah satu hari Yusuf bin Asbaq duduk bersama Sufyan As-Sawri, dan ketika itu Hazim bin Huzaimah sedang membaca khutbah. Lontaran kata-katanya cukup indah yang berkaitan perhimpunan di padang mahsyar yang menggerunkan semua makhluk ketika itu. Kata Sufyan, ini kata-kata hikmah, tetapi ia keluar dari dalam jiwa yang rosak. Kemudian Sufyan mengeluarkan papan catatannya untuk mencatatkannya. Ini kata-kata hikmah ni. Nabi SAW menggambarkan kata-kata hikmah. Hikmah ni apa? Oh, tak suka betul pakai mic ni, dah start sakit dah suara. Kali kena tolong ambil berat sikit bak ni lah. Ustaz-ustaz yang mengajar ni kesian kat mereka. Sejam duk bercakap dengan mic yang tak ni, dia tak seronok. Mana mikrofon saya yang siapa yang telah mencuri mikrofon saya ni? Oh, langsung tak boleh pakai. Betul. Ha? Tak ganti baru. Nama cari dia buat. Dia dah sakit tekak lah, baru start kan. Dia dah start sakit tekak. Dia perit suara. Kesian kat ustaz-ustaz tu mengajar. Kita tak mengajar, kita tak tahu. Jam tu cakap balik lagi, dia nak ni lagi. Jadi kita tengok yang ni yang mana pula? Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try tengok lah ni, lebih kurang itu, lebih kurang dia. Baik, Allahumma salli Muhammad. Kefahaman agama, hikmah ni penyampaian yang menyentuh hati. Bahasa mudah dia macam tu. Penyampaian yang menyentuh hati. Lagi teruk. Naik ni. Astagfirullahaladzim. Jadi subhanallah, kadang-kadang bercakap kasar tu dia hikmah, kadang-kadang bercakap lembut tu hikmah. Dia sesuai hikmah ni sebenarnya kepada siapa yang nak disampaikan mesej tersebut. Ada orang yang bila kita bercakap, cakap dia lembut baru masuk ke hati dia. Ada orang jenis dia tak boleh cakap lembut-lembut dengan dia tak faham. Dia kena cakap tegur direct, langsung, kasar, keras,
baru masuk ke hati dia. Jadi penyampaian sesuai dengan orang yang dengar itulah dia panggil hikmah. Tapi kalau bercakap dia secara umum, Allah akan meletakkan hikmah kepada orang yang bercakap tu supaya ramai orang boleh mengambil manfaat. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang yang sama bercakap, kadang lunak dan sedap sampai menyentuh perasaan. Tapi kadang-kadang kita dengar orang yang sama bercakap, Salih Rasul Muhammad, dia tak rasa sama macam kita dengar pada sebahagian-sebahagian daripada nasihat dia. Pasal apa? Pasal ada waktu tu Allah bagi dekat dia hikmah tu. Allahumma salli. Sebab tu Nabi kata apa? Al-kalimatul hikmah dhallatul hakim fahaithu wajadaha fahuwa aqbiha. Kalimat hikmah itu adalah umpama satu barang yang hilang bagi orang yang bijak pandai. Oleh sebab tu di mana-mana jua dia mendapatinya, maka dialah yang lebih berhak untuk memiliki dan mengamalkannya. Walaupun kadang-kadang yang menyampaikan kepada kita ni orang yang bukan ahli dia, tapi nasihat dia tu sampai menusuk hati kita, maka ambillah walaupun nasihat itu bukan daripada ahli dia. Macam kadang yang nasihat tu kawan-kawan kita aja, tegur dia tu sama macam tegur yang ustaz sebut tadi ni. Baru aja habis ceramah, kita pun duk dengar, tapi waktu ceramah tu tak main pun lah hati kita, tak berasa sangat. Lepas tu kawan kita duk sembang, kita ingat ustaz tegur apa tadi, ustaz nasihat apa tadi, nasihat tu kita kena ambil. Dia sebut tu, dia ulang balik benda apa yang ustaz tu sebut, tapi yang kita dengar daripada kawan kita lebih masuk pada hati kita, maka ambil lah pada dia. Walaupun jangan pula kita kata apa, hang tu bukan ustaz, aku tak mau dengar pada hang tu. Pasal apa? Pasal ustaz cakap, boleh dengar, hang cakap tu aku tak mau dengar. Tak usah duk kira daripada siapa dia ambil tu, tapi apa saja benda yang boleh menjadi manfaat untuk diri dia, maka terimalah. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tak syok ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi fahamlah berkaitan dengan hikmah. Sebab Allah akan bagi kefahaman agama ataupun hikmah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa saja jalan-jalan nasihat yang kita boleh terima, tak semestinya daripada ustaz. Terimalah. Saya cuma kadang-kadang jalan-jalan teguran, jalan-jalan nasihat ini dia boleh main daripada siapa saja yang ada di sekeliling kita. Maka terimalah nasihat walaupun daripada siapa saja yang menasihati, walaupun nasihat itu main daripada orang yang bukan ahli dia. Wallahu a'lam. Kita tengok kitab Bahrul Mazi, kita masih berada pada bab maja'a fi ghusli minal janabah. Bab yang telah datang ia pada bab mandi junub, mandi daripada junub. Muka surat yang ke 289. Kita masih berada pada hadis yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila min al-janabah bada'a faghasala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina'a. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah SAW apabila menghendaki ia bahawa mandi dari sebab junub, mulalah ia maka membasuh ia akan dua tangannya sebelum bahawa memasukkan keduanya dalam bekas, yakni dibasuh di luar bekasnya 2 atau 3 kali sebelum dahulu daripada memasukkannya. Summa ghassala farjahu, kemudian daripadanya sudah dibasuh akan kedua tangannya itu, masukkan ia akan keduanya, mengambil dan mencebok ia dengan tangannya
membasuh kemaluannya dan disentalkan ke tanah. Kemudian daripada itu, wa yatawaddau wudu'ahu lis-salah, dan mengambil air sembahyang ia sebagai wuduknya kerana sembahyang, yakni dengan niat mengangkatkan hadas kecil dan membasuh muka dan dua tangannya hingga ke akhirnya. Thumma yusharribu sya'rahul ma, kemudian selesai daripada wuduk, meminum ia akan rambutnya akan air, yakni menghisap ia akan rambut kepalanya akan air. Summa yakhsi ala ra'sihi thalatha hathayatin, kemudian meraup ia dengan kedua tapak tangannya ke dalam air itu kerana menceboknya dengan dua tangan, meronggahkan ke atas kepalanya 3 kali ronggah. Kata Abu Isa bermula, ini hadis hasan lagi sahih. Ni cara kedua Nabi SAW mandi wajib. Mula-mula sekali ingat Nabi SAW mandi wajib dalam bekas. Dalam bekas. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bekas. Kita mandi guna shower, guna, jaranglah buka dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Nabi SAW ambil wuduk, Nabi akan guna air dalam bekas, Allahumma salli ala Muhammad, kecil. Kalau Nabi SAW mandi wajib, Nabi akan mandi daripada bekas yang besar. Mula-mula sekali Nabi SAW akan ambil bekas tu, Nabi tuang air daripada bekas tu ke tangan dia. Ambil bekas, tuang air pada tapak tangan kanan, tapak tangan kiri. Nabi basuh tangan dia 3 kali. Lepas daripada tu, semua urusan ambil air tu Nabi akan cebok daripada dalam bekas menggunakan tangan dia. Waktu tu Nabi meniatkan tangan ini sebagai cebok. Pasal apa yang basuh awal tu? Takut tak mau nanti ada najis-najis yang melekat kat tangan. Sagi najis ni akan berpindah ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Bekas tu air yang kurang daripada 2 kullah. Kalau ada najis di tangan, masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah, maka air tu akan jadi air yang najis ataupun mutanajis. Jadi Nabi basuh dulu tangan dia di luar daripada bekas tu. Sebab sagi Nabi nak menggunakan tangan dia ni sebagai cebok dalam bekas tu. Kemudian Nabi SAW ambil wuduk. Allahumma salli ala Nabi SAW. Yang keduanya, Nabi ambil air daripada bekas tersebut, Nabi basuh kemaluannya. Basuh kemaluan, kemudian Nabi sental tangan dia ni ke tanah. Pasal apa? Pasal kalau ada najis-najis yang melekat di tangan dia dari yang berpindah daripada kemaluan dia, maka dibersihkan dengan tanah. Sebab tanah itu sendiri menyucikan. Kita taklah mandi lantai kita tanah, maka basuh baliklah dengan air. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang ketiga step dia, Nabi SAW ambil wuduk dengan sempurna macam nak sembahyang. Habis batal dah wuduk dia nanti bila dia mandi? Tak batal dah, pasal dia dah bersihkan kemaluan dia sebelum daripada Nabi SAW berwuduk. Maka wuduk tu sagi boleh terus pergi bawa pergi sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh faham ni? Dengan wuduk tu tadi terus saja boleh pergi sembahyang, pasal wuduk tadi dah sah. Tak batal kan? Melainkan ada berlaku sesuatu yang batalkan wuduk tu. Contoh dia pegang balik kemaluan dia, ataupun dia berlaku sesuatu yang batalkan wuduk lah, kentut sebagainya lah dalam tempoh tu. Kalau tak berlaku apa-apa tu, maksudnya sagi boleh saja guna tu wuduk tu untuk solat. Boleh faham lah? Dah ambil wuduk siap sempurna dengan air yang Nabi SAW cebok daripada bekas tu, kemudian barulah berlaku proses mandi wajib. Dengan pertama sekali dia ambil air, dibasuh di rambut dia, basuh kepala dulu 3 kali. Ambil air, buah atas kepala 3 kali,
kemudian barulah dibasuh ataupun diratakan air ke seluruh tubuh. Itu cara Nabi SAW ambil wuduk. Ada orang share dekat dalam Facebook, dia kata Allahumma salli Muhammad, kelebihan mandi cara Nabi, basuh kaki dulu. Patutlah orang tua-tua dulu duk suruh kita basuh kaki dulu bila mandi. Pasal apa? Pasal dia sunnah Nabi SAW. Tak ada pun dalam hadis Nabi SAW cerita mandi basuh kaki dulu. Nabi basuh kepala dulu. Kalaulah ada kelebihan mandi basuh kaki dulu, buka shower basuh kaki dulu, dia kata bagi air panas naik ke atas. Saya tak lupa baca surah Al-Kahfi, sebab lagi ada kuliah lain pula lagi pukul 8:30 ini nak berhenti awal tu cerita dia. Jadi semalam Jumaat ada orang komen tu, salam ustaz lupa ke tak baca surah Al-Kahfi, dia muka gelak katanya. tak lupa saja. Jadi kalau adalah basuh kaki itu kelebihan dia, maka Sayyid Muhammad jangan kaitkan dengan Nabi, sebab Nabi SAW tak mandi dulu tu. Nabi akan mandi basuh kepala dulu. Sayyid Muhammad basuh kepala dulu. Jadi kita kalau nak mandi wajib, yang mandi shower, kita buat macam ni. Sebab Nabi SAW mandi dalam bekas kan, bekas tu menggunakan bekas. Kita mandi pakai shower. Mari kita buat step macam ni untuk ikut sunnah Nabi SAW. Mula-mula buka shower dulu. Tak payah suruh lah kan. Buka air shower dulu, kemudian basuh tangan. Walaupun tujuan Nabi tuang air daripada tangan tu sebab nak bersihkan kalau ada tak apa, sebab lagi nak celup dalam tu, tapi tetap ambil sunnah basuh tangan tu. Basuh tangan dulu 3 kali. Basuh tangan ni boleh jadi sebahagian daripada nak wuduk sekali dah. Basuh tangan dulu. Kemudian yang kedua, bersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan maksudnya tempat-tempat yang sagi kalau kita pegang lepas wuduk membatalkan wuduk kita. Pada bahagian mana? Orang lelaki pada bahagian Allahumma salli Muhammad, saya nak sebut lah, segan pula nak sebut. Pada bahagian yang membatalkan wuduk lah, termasuk pada dubur. Ada pada bahagian pada dubur yang kalau kita sentuh pada bahagian tengah ni, dia membatalkan wuduk. Ingatlah, tak mana ni? Dia tak ni. Tempat yang bersentuh di antara dua tangan ni, nak abang kata mikrofon ni tak elok ni, tengoklah, jauh ni pun dah tak capture dah. Duduk kena cakap tu. Jadi dua tempat yang bergabung bersentuh dua tangan ni, yang bersentuh ni, bila sentuh dengan kemaluan ni, dia batal wuduk. Sentuh lagu tu, sentuh lagu ni, ni. Kalau kot ni, batal tak? Tak batal. Kalau kot sini, ni tak batal. Yang batalnya pada bahagian tapak tangan, tapak jari. Ni. Faham tak? Betul. Jadi pegang pada bahagian depan atau bahagian belakang. Bahagian ni dibersihkan siap-siap sebab sagi nak berwuduk. Boleh tak? Saya Muhammad. Jadi sentuh air yang pertama, niat waktu mana nak niat ni? Waktu bersentuh air yang pertama tu, kena je air yang pertama pada tubuh, itulah waktu kita niat. Itulah waktu niat. Jadi Sayyid Muhammad bersihkan kemaluan depan belakang semua, habis semua. Kemudian lagi peringkat berikutnya, Allahumma salli Muhammad, ambil wuduk dengan sempurna. Ni guna shower ni. Betul. Tangan nak basuh lagi tak? Basuh pun boleh, tak basuh pun tak apa, sebab basuh dah tadi. Kumuk-kumuk, cuci hidung, basuh muka, basuh lengan, kepala, telinga, tangan kaki. Ada dua riwayat. Nombor satu, riwayat daripada Zainab Aisyah, Nabi sempurna wuduk sampai habis. Tapi hadis yang kita baca sebelum tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, sebelum tu yang daripada
Allahumma salli Maimunah radhiyallahu anha, Nabi SAW basuh kaki last sekali. Jadi boleh buat kedua-duanya. Basuh kepala Sayyid Muhammad sampai basuh, mula ambil wuduk, habis selesai, tangan kaki boleh terus basuh kaki ataupun simpan basuh kaki sampai last lagi. Sayyid Muhammad bermulalah nak mandi, mula-mula letak air atas kepala lu, basahkan kepala lu 3 kali. Nabi sunnah Nabi SAW, tak air bagi basah kepala 1, basah kepala 2, basah kepala 3, kemudian barulah ratakan air ke seluruh tubuh. Masuk kat telinga ni, hidung ni. Tadi dah istimsyak, dah kita dah ambil air tadi ni. Tidak ni, kita dah ambil dah air tadi. Okey. Kemudian Sayyid Muhammad, telinga tadi dah buat dah telinga dia waktu ambil wuduk, dah masuk dah. Tidak ni. Jadi pada bahagian yang kita ambil wuduk, pada bahagian yang kita telah basuh anggota wuduk tu, bahagian itu sudah dikira dah. Kalau kita tak basuh lagi sekali tahun tu pun tak apa dah. Kita ni ayak banyak, shower pun ayak free, tak payah bayar kan, tak apalah, bopi lah mandi di mana pun. Ni tapi kalau ayak tu terhad, limited, jadi pada bahagian yang dah digosok dengan ayak wuduk tadi ni, boleh kalau tak, Allahumma salli Muhammad, tak apa ni, tak digosok lagi sekali dah. Tak digosok. Allahumma salli Muhammad. Boleh faham dah? Lalu dah ambil wuduk siap, masuk kepala, kemudian ratakan ayak ke seluruh anggota tubuh. Habis semua seluruh anggota tubuh kita diratakan ayak. Last tu boleh nak pilih sama ada nak basuh kaki ataupun tidak, sesuai macam yang kita ni ambil wuduk tadi ni. Boleh pilih di antara dua, maka selesailah apa ni, angkat hadas besar kita yang dalam dia ada sekali, angkat hadas kecil. Okey, selesai. Masalah 387. Mandi junub dan kelakuan yang akmal. Kelakuan yang akmal ni bukan maksudnya akmal buat lagu tu. Cari akmal mana pula ni? Ikmal ke? Bukan ikmal. Bukan akmal. Akmal ni maksud sempurna. Masalah mandi junub dan kelakuan yang sempurna, yang paling sempurna. Berkata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ashab kita, bermula kesempurnaan mandi junub itu bahawa yang pertamanya memulai oleh orang yang mandi itu membasuh tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas. Itu yang pertama, dia punya sequence dia. Sayyid Muhammad. Yang kedua, kemudian daripada sudah membasuh tangannya, maka timbalah dengan tangan akan air, curahkan ke atas kemaluan, sental, beri rata, dan basuh di mana-mana badan yang kotor seperti mani, hingus dan sebagainya. Ingat ni saya nak sebut, ingat baik, ulang balik ni, siaran ulangan. Ayak mani, Allahumma salli Muhammad, dia bukan najis, tetapi keluar dia kena mandi wajib. Ayak mazi, dia najis, tapi keluar dia tak mensyaratkan mandi wajib. Ni pun ramai pakai duk kira lagi. Ayak mazi ialah ayak yang keluar sebelum keluarnya ayak mani. Kalau ayak mani dia huruf beza huruf N dengan huruf apa ni, Z, kan? Huruf nun dengan huruf Zain, Sayyid Muhammad. Jadi ayak mani kalau terkena pakaian kita, tengok-tengok dekat kain pelikat tu ada ayak mani, boleh tak kain tu bawa pergi semayang?
Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Gamak tak gamak? Tak gamak tu cerita lain. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Bahkan Sayyidina Aisyah cerita Nabi khoteh-khoteh dengan kuku dia aja. Tahu khoteh? Nabi khoteh-khoteh dengan kuku ya, buang kuku ya. Kemudian Nabi SAW guna pakaian tersebut. Itu menunjukkan bahawa ayak mani hukumnya Sayyidina Muhammad bukan najis. Tak najis. Ayak mazi, ayak yang keluar sebelum nak keluar ayak mani, ayak tu najis. Jadi kadang-kadang ada orang dia main syahwat, ayak yang keluar ketika syahwat, ayak mani dia keluar kepada kemuncak syahwat. Puncak syahwat baru keluar ayak mani. Tapi waktu dia terangsang, dia ada syahwat, waktu tu mula keluar ayak mazi. Ayak mazi bila kena kat selak dalam, kena kat kain, kena kat baju, baju selak dalam, kain tu tak boleh bawa semayang. Ingat tu elok. Tapi keluar ayak mazi tak mensyaratkan mandi wajib. Keluar ayak mani pula kena mandi wajib. Ni duk confuse dah yang tu. Baik. Habis bila dekat badan kita, badan kita yang perempuan, badan kita yang lelaki-lelaki ada ayak mani. Waktu ni lah nak bersihkan ayak mani yang melekat kat badan kita tu. Kedua. Yang ketiga, kemudian daripada itu mengambil air semayang sebagai wuduknya kerana semayang yang sempurna, yakni daripada mendatangkan niat wuduk dan basuh muka dan dua tangan rata-rata dan sapu kepala dan basuh dua kaki. Peringkat ketiga basuh, peringkat ketiga ambil air semayang. Niat siap mengangkat hadas kecil ataupun niat nak mengangkat air semayang. Dengan proses mengambil air semayang secara sempurna. Kemudian yang keempat, kemudian cebok air dalam bekas itu dengan dua belah tangan. Kalau tak ada cebok, guna air, cebok air tu kedua-dua belah tangan. Kalau tak ada cebok, kalau ada cebok, guna cebok lah. Allahumma salli Muhammad. Kemudian ronggahkan ke atas kepala satu cebok. Tuang atas kepala tu satu cebok. Dan dicelah-celahi pula dengan jari ke pangkal rambut dan janggut. Ambil air tu, dua-dua belah tangan tu, buah atas kepala. Buah atas kepala, ambil rambut, ambil jari ni sela-sela rambut tu supaya air sampai ke pangkal rambut. Dan janggut sekali, yang mana yang janggut tebal. Kemudian cebok lagi 3 kali, ronggahkan ke atas kepala dan ambil jaga ratakan segala celah-celah kelipit badan, seperti celah ketiak dan di dalam 2 telinga dan pusat dan celah-celah jari dan lipat-lipatan perut dan lain-lainnya daripada sedemikian itu, maka mahulah sampaikan ayat kepada semuanya. Tengok no tang mana kelipit kelipat-kelipit iPad sudah. Yang celah-celah tu lah, celah-celah jari ni. Sayyid Muhammad tengok orang-orang yang jenis kuku panjang bawah-bawah ni dalam-dalam telinga ni Sayyid Muhammad. Bagaimana lagi? Celah-celah jari kaki tu, kalau ada pada bahagian tubuh dia yang terkeluar, yang tu dia ada jari lebih ke, dia ada daging lebih keluar, pastikan jari dan lebih keluar tu semuanya ayat kena sampai kat situ. Sayyid Muhammad. Sebab tu orang perempuan bila mandi wajib kena duduk bertinggung. Kena ada pada bahagian duduk bertinggung. Sebab ada pada bahagian tubuh kalau tak bertinggung ayat tak sampai. Sayyid Muhammad. Betul Salihah Abu Bakar kata pelipat. Betul tu.
Pelipat-pelipat tubuh. Ada orang perut dia besar sangat, sampai ada pada bahagian bawah perut ni dia tak kena ayak kalau dia tak angkat perut dia. Betul. Tak tahulah perut siapa. Ada dia angkat perut dia tu, ni celah-celah bawah ni. Kena make sure ayak sampai tu. Maksudnya ayak kena sampai ke seluruh tubuh dia, tak ada 1 inci pun pada bahagian tubuh dia yang tak kena ayak. Itu cerita mandi wajib. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kemudian tuang lagi ayak atas kepala 3 kali. Kemudian tuanglah. Yang ketujuh, kemudian tuanglah serata badan 3 kali dengan gosok di mana badan yang sampai tangan kepadanya. Aduh, maksudnya ulang proses tu. Ini meratakan ayak ke seluruh anggota badan ni 3 kali hukumnya sunat. Kalau sekali dah rata dah ayak seluruh tubuh dia, itu sudah memadai. Tapi kalau ulang lagi 3 kali, ulang bagi jadi 3 kali, itu hukumnya sunat. Dan jika mandi dalam sungai atau kolam, menyelamlah ke dalamnya 3 kali. Dan sampaikan ayak kepada sekalian kulit ari dan bulu-bulu yang tebal dan jarang, dan meratakan basuh zahir bulu-bulunya dan batinnya dan pangkal tempat-tempat tumbuhnya. Nak mudah sekali, gedebong terjun dekat dalam tu, terjun dalam sungai, terjun dalam kolam. Ni selam sekali. Dalam selam tu kot ada lagi bahagian-bahagian yang tak kena ayak, boleh jadi tak? Pelipat gosok, pi kolam, bukan kolah. Saya pergi dalam kolam masjid tengok tu. Faham tak ni? Beratok tu imam tu bila tu siap. Pasal apa duk beratok kat kolam masjid ni? Pasal rumah tak ada ayak, dia kata. Faham tak ni? Mandi kat luar je, mandi dalam kolam masjid. Faham tak ni? Bila Salih Muhammad duduk dalam sungai tu, duduk dalam tu, gosok dalam pusat lah, dalam celah-celah tu gosok. Buat ulang 3 kali, hukumnya sunat. Salih Muhammad. Dan yang disunat, yang sunatnya, mulalah kenakan air di sebelah kanan dan sebelah-sebelah atas daripada badan, dan biarlah menghadap kiblat dan berkata kemudian daripada selesainya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunat apa lagi? Basuh sebelah kanan dulu. Basuh sebelah kanan dulu pada anggota yang ada kanan kiri ada 2. Kalau muka ni ada 1 tak salah, dia basuh belah sini dulu, kemudian basuh belah sini dulu. Mana ni? Basuhlah sekali. Tapi pada anggota yang ada 2, mulakan sebelah kanan. Ataupun nak basahkan sebelah kanan. Atau atas dulu. Tu. Jadi utamakan sebelah kanan, itu hukumnya sunat. Dan juga sunat juga menghadap arah kiblat. Bila mandi wajib, sunat menghadap kiblat. Apa ni retilah tuan-tuan ambil wuduk, nak mandi wajib. Kita lah baru tahu Ustaz, umur dah 70 dah tahun ni. Tak apalah tahu juga, sempat jugalah nak beramal mandi wajib, tapi tak mandi wajib dah Ustaz ni. Tak ada nak mandi wajib dah ni Ustaz, ya Allah. Walaupun umur 70 dah, buat guna lah. Jadi Sayyid Muhammad menghadap arah kiblat, buka shower, nak mandi pakai shower, pusing ke arah kiblat, itu hukumnya sunat waktu kita Allahumma salli Muhammad mengangkat hadap besar. Allahumma salli Muhammad. Habis selesai, sama macam mana kita baca doa ambil wuduk, macam tu kita baca doa lepas kita mengangkat hadap besar. Ini pun kita tak tahu juga. Lepas-lepas. Pasal apa baca doa tu? Pasal tadi dia ambil wuduk dalam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni pelajar-pelajar ni kena faham sungguh ni. Ni nombor 1 pasal hampa nak kena buat. Dah besar dah baligh dah. Faham tak? Yang keduanya pasal nak mengajar. Ni mengajar ni. Lepas ni kena mengajar kitab Bahrul Mazi itu, sebab mengaji kitab Bahrul Mazi, mengajar kitab Bahrul Mazi nanti.
apa kitab yang kita mengaji kat sini, kita mengajak pula lepas pada ni. Dan bermula yang wajib daripada semua ini ialah niat. Pada mula-mula jumpa ayat dengan sejuzuk daripada bahan dan badan dan meratakan ayat akan badannya dan bulunya dan kulit arinya. Yang mula-mula sekali kena ayat, kena ayat mula-mula sekali itu tang tu niat. Tang tu niat. Tang mana kena ayat mula-mula sekali, tang tulah kita letak niat waktu mengangkat hadas besar. Dan setengah daripada syaratnya bahawa adalah badan itu suci daripada najis dan barang yang lebih atas ini adalah daripada segala yang tersebut itu sunat jua. Seperkara lagi yang sayugia bagi orang yang mandi wajib ialah air kendi dan seumpamanya. Bahawa ia jaga, bahawa ia ambil jaga dan ingat-ingat akan sebentar-bentar itu boleh jadi lupa ia apabila kencing masalan contohnya dan telah bersuci daripadanya. Pada bahagian ini saya nak sambung pada pertemuan kita minggu depan insya-Allah. Cerita nak jaga-jaga yang dia gunakan untuk mandi wajib tu, kena hati-hati dengan ayak tu. Takut lagi Ustaz Semad jadi ayak tu jadi mutan najis. Itu kita sembang bincang pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Pasal apa berhenti ni? Pasal sagi 8.30 kita akan bersiaran di Radio IKIM. Dan kita akan ada juga siaran langsung. Tuan-tuan yang tengok melalui FB, tuan-tuan akan ikut di Facebook Radio IKIM, ada siaran langsung dekat sana. Tuan-tuan yang mengikuti siaran langsung di TikTok, insya-Allah saya akan onkan juga live TikTok saya di sini insya-Allah. Jadi semua yang ikut pagi ni boleh sambung lagi pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi di Radio IKIM. Tajuk dia Allahumma salli Muhammad, masuk syurga, golongan yang akan masuk ke syurga tanpa hisab insya-Allah. Salli Muhammad. Dan lepas pada tu pukul 10 pagi, 10.30 pagi kita akan ada kuliah muslimat di Lunas. Itulah program kita hari ini insya-Allah. Dan semuanya tu saya akan livekan di TikTok saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang mengikuti secara langsung di Facebook, bolehlah sama-sama bantu untuk penambah baikkan masjid kita ni dan pembangunan asrama, rumah warga emas, pembelian tanah, pembangunan asrama pelajar perempuan, pembangunan jalan masuk ke Kompleks Islam Darul Faizin, dan beberapa projek lagi sedang berlangsung dengan kos keseluruhannya 5 juta ringgit. Tuan-tuan bolehlah bagi sumbangan sempena pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Ada QR code sedia, ada nombor akaun sedia. InsyaAllah Allah akan mengurniakan kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan di dunia hingga akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam.